Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala. Jom kita mulakan majlis kita ataupun kuliah kita siri keempat pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada sahabat-sahabat semua, saya doakan sahabat-sahabat semua yang bersama kita pada pagi ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan segala urusan, insya-Allah dimurahkan rezeki, diperluaskan rezeki seluas-luasnya insya-Allah, dan berjaya insya-Allah dalam segala apa yang kita lakukan dan diberikan kebahagiaan, ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sahabat-sahabat, salam Jumaah al-Mubarakah. Hari ini hari Jumaat, hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hari yang disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam. Penghulu segala hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, kita sambung pengajian kita daripada buku ni. Ini buku dia, Jami' al-Ulum wal-Hikam, susunan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. So terhadap dia dalam ni ada 50 hadis 50 hadis, termasuk juga 40 hadis An-Nawawi. Dan kita sambung hadis yang telah pun kita baca insya-Allah. Hadis yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu fa bai'un nafsahu fa mu'tiquha aw mumbiquha, rawahu Muslim. Jadi hadis ini telah pun kita baca, dia punya terjemahannya, dan telah pun kita memberikan sedikit huraian dalam siri-siri yang lepas. Hari ini kita sambung kita sambung perbincangan kita insya-Allah. Seperti mana yang dijelaskan sebelum ini, bahawa bersuci itu adalah sebahagian daripada iman, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tuhuru syatrul iman, maknanya kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita nak tengok kita ni bagus tak iman kita, antara benda yang kita boleh nilai adalah tengok tubuh badan kita. Tengok tubuh badan kita bersih tak? Setiap masa kalau boleh. Kalau boleh setiap masa. Badan kita berbau tak? Kalau kita badan kita berbau, wajib dan terus kita pergi bersihkan tubuh badan kita supaya tidak berbau. Walaupun tak ada orang sekeliling kita, kalau kita rasa kita terasa tak selesa dengan bau yang tidak baik, walaupun tak ada orang sekeliling kita, maka kita, apatah lagi kalau kita berada di sisi orang lain. Jadi kalau ada orang lain, lagilah pula kita kena jaga kebersihan. Tapi kalau kita rasa pun tak selesa, rasa nak tidur pun bau hangit contohnya kan, maka cepat-cepatlah pergi bersihkan pergi bersihkan tubuh badan kita supaya apa? Supaya kita tidak mengganggu orang lain. Kerana menjaga kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita tak hirau tentang kebersihan kita, tubuh badan kotor, pakaian kotor, apatah lagi kalau hati kotor, lagi teruklah. Hati kotor lagi teruk, sahabat-sahabat. Sebab kebersihan luaran mudah nak bersih. Kebersihan di luar mudah nak bersih, nampak. Tapi kebersihan dalaman kotor, dalam tak dengar, tak dapat kita tengok. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita kebersihan di luar memang penting, sebab pertamanya untuk memberikan keselesaan kepada kita. Tetapi kebersihan dalaman lagilah penting, kerana kebersihan dalaman ini dia akhirnya akan menzahirkan apa yang ada dalam hati itu keluar. Kalau hati kita busuk, hati kita kotor, maka perbuatan kita kotor, perkataan kita juga kotor. Perkataan kita sentiasa nak cari nak saja nak merosakkan orang, nak menghina orang, nak
Nah, apa nama ni, menyakitkan hati orang, itu tanda hati kotor. Okey. Jadi hati kotor ni tak ada orang boleh bersihkan kecuali kita lah. Kita saja yang boleh membersihkan hati kita, tapi bukan orang lain, sahabat-sahabat. Jadi sebab itulah kita kena hati-hati, sahabat-sahabat. Alright. Baik, jadi at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman, yang mana Allah Taala sebutkan innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka, yang ini Nabi Lut dan pengikutnya, adalah orang-orang yang mendakwa menyucikan diri. Artinya kat sini ada juga kadang-kala ada manusia yang memang dia tak bersih pun hati mereka, tapi mereka mendakwa mereka hati yang bersih. Tapi dicerita kat sini bahawa kebersihan itu satu perkara yang sangat penting, sahabat-sahabat. Dan dalam ayat yang lain Allah Taala sebutkan wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka adalah kamu sucikan. Jadi ini arahan, sahabat-sahabat. Jadi bila Allah Taala suruh kita menyucikan pakaian kita, walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hakikatnya segala apa yang diarahkan oleh Allah SWT kepada Nabi, secara umumnya kita boleh ataupun kita boleh mengambil pengajaran daripada situ, ataupun boleh menambil iktibar daripada situ, dan boleh kita amalkan kecuali ada perkara-perkara ataupun ada benda-benda yang memang special untuk Nabi. Apa yang special untuk Nabi, yang walaupun kita lihat Nabi buat, ada benda yang kita tak boleh buat, tapi ada kebanyakannya apa yang Nabi buat boleh kita buat. Okey. Jadi antara apa yang tak boleh kita buat, yang special antaranya adalah Nabi kahwin sehingga 9 orang. Tapi kita hanya boleh kahwin sehingga 4 orang sahaja maksimum. Maksimum 4 orang sahaja. Itu pun kalau mampu. Kalau tak mampu jangan. Kalau tak mampu dia boleh membawa mudarat, dan kalau kita kahwin boleh menyebabkan perceraian. Bagi saya itu bukanlah satu kaedah yang baik. Jangan kita musnahkan rumah tangga yang sedia ada. Orang kata istana yang telah pun dibina sekian lama, hanya semata-mata nak membina istana yang baru yang belum pasti istana yang baru kita bina itu dapat memberikan kebahagiaan dan juga ketenangan kepada jiwa kita. Tapi kalau contohnya nak bina istana baru dengan dan istana yang lama masih terus tegak berdiri, itu tidak ada masalah. Itu analogilah, sahabat-sahabat. Jadi arahan untuk menjaga kebersihan ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna bukan pilihan. Menjaga kebersihan ini bukan pilihan, bahkan dia adalah satu benda yang wajib. Wajib maksudnya kalau kita cuaikan, berdosa kita tak jaga kebersihan. Jadi kebersihan ini dia ada dalam dua keadaan lah. Satu keadaan kita bukan dalam keadaan kita beribadah kepada Allah SWT, maka itu hukumnya sunat sajalah. Okey, maka sunat kita berada dalam keadaan yang bersih setiap masa, dalam keadaan wuduk setiap masa, itu adalah hukumnya adalah sunat, sangat-sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala yuhibbul mutatahhirin. Ini dalam ayat yang seterusnya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mana Allah Taala suka orang yang bertaubat, dan juga orang yang menjaga kebersihan dia ataupun mensucikan diri mereka. Jadi kalau boleh kita berada dalam keadaan yang suci setiap masa. Okey, katalah kita pergi buang air kecil, air besar, kita basuh baik-baik, cuci baik-baik, kemudian lepas tu ambil wuduk. Mana kalau boleh kita sentiasa berada dalam keadaan berwuduk, itu adalah yang paling baik. Dan banyak hikmah dia, banyak kebaikan, sahabat-sahabat. Kalau kita berada dalam wuduk pada setiap masa. Kenapa? Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita hari ini macam-macam boleh berlaku. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji kita, kadang-kadang nak uji dengan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai keadaan. Kadang-kadang ada orang dengki dengan kita, ada orang yang tak suka dengan kita. Okey, kita berniaga, orang cuba, orang kata menutup perniagaan kita dengan berbagai-bagai, kadang orang hantar sihir dan sebagainya kan. Jadi antara kaedah yang baik, sahabat-sahabat, untuk kita mencegah diri kita daripada dikenakan sihir oleh manusia-manusia yang dengki dan sebagainya, antaranya ialah kita sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Mana wuduk ni seakan-akan dia sebagai benteng lah.
sebagai benteng. Kalau wuduk ni, bila kita ambil wuduk, artinya kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita harapkan bila kita ada dalam keadaan wuduk, maka orang nak hantar sihir kan, hantar santau apa kan sebagainya, insya-Allah Allah Taala akan jaga kita. Jadi bagus kalau boleh kita berada dalam keadaan yang bersih setiap masa, kemudian dalam masa yang sama bukan setakat bersih tubuh badan, tetapi kita berada dalam keadaan berwuduk. Sebab kalau kita tak ada wuduk, maknanya kita berada dalam keadaan berhadas. Berhadas tu maksudnya kita tak suci lah. Kita tidak boleh mengerjakan solat contohnya kerana kita tidak ada wuduk. Bila ada wuduk, kita berada dalam keadaan yang suci. Jadi Allah Ta'ala sangat suka kepada orang yang menjaga kebersihan dia. Okey? Baik. Jadi okey, kemudian dijelaskan di sini sahabat-sahabat bagaimana bersuci itu dianggap sebagai separuh daripada iman. Berdasarkan pendapat ini, para ulama berselisih pendapat tentang maksud bersuci dengan menggunakan air itu separuh daripada iman. Ada yang berkata maksud asyatru separuh itu ialah al-juz'u, sebahagian sahaja, bukan benar-benar separuh. Ini bila kita sebut separuh ni, ada yang faham separuh tu 50% lah. Okey, separuh kan. Kalau kita ada 100%, okey, separuh itu 50%. Tapi sebenarnya berdasarkan kepada pandangan ulama, separuh itu bukanlah bermaknanya separuh 50% ataupun setengah kan. Tetapi dia adalah sebahagian juz'un minal iman. Maksudnya kalau kita dah iman kita lah, katalah iman kita memang sangat baguslah. Okey, katalah sangat bagus, yang lain semua dah bagus. Solat bagus, ibadat bagus, i'tiqad, kepercayaan bagus, akhlak pun bagus, tapi satu je yang tak bagus. Tak jaga kebersihan. Contohnya kan, yang lain semua comel cantik belaka, akhlak pun dengan perhubungan dengan Allah Taala bagus, perhubungan dengan manusia bagus, cuma satu je ketiak dia hangit. Contohnya lah. Ketiak dia hangit. Yang lain semua bagus tapi solat bagus, pergi jemaah hari-hari, tapi setiap kali dia pergi berjemaah memang ketiak dia hangit. Contohlah maka orang semua tak selesa dengan dia. Satu je yang tak sempurna. Maka tak sempurnalah iman dia. Tak sempurnalah iman dia. Kenapa? Dia tak jaga kebersihan, walaupun yang lain semuanya bagus-bagus, comel-comel belaka. Contohnya kan. Jadi dia adalah juz'un daripada iman. Maknanya bukanlah maknanya separuh hari ini tak jaga kebersihan je, mana tak beriman, separuh tak beriman. Tak, dia sebahagian daripada iman. Mana tak komplit lah, tak sempurna lah. Seakan-akan ada satu kelompongan di dalam keimanan dia, ada lompong, ada tempat berlubang. Tak cukup, tak komplit. Jadi kalau dia jaga kebersihan dia, maka dia akan menyempurnakan keimanan dia, insya-Allah. Okey. Pada pendapat ini terdapat kelemahannya kerana sudah diketahui umum bahawa penggunaan asyatru dari segi bahasa adalah maksud separuh. Tambah pula dalam hadis, satu hadis yang lain, at-tuhuru nisful iman, iaitu sebagaimana seperti mana dinyatakan sebelum ini. Jadi ada khilaf lah, ada perbezaan pendapat di kalangan fuqaha. Ada yang kata syatru tu memang separuh betul. Ada yang kata syatru itu juz'un saja, sebahagian daripada iman. Tapi dia ada khilaf di kalangan pendapat fuqaha lah. Ada yang berpendapat maksudnya ialah pahala wuduk digandakan sehingga menyamai separuh pahala iman yang tidak digandakan. Okey, jadi ada juga yang menyebutkan bila kita berwuduk maka pahala dia sangat besar, sehingga kan dia menyamai separuh daripada iman. Ini pun ada pandangan yang begitu. Baik, kemudian ada ulama berpendapat iman menghapuskan semua dosa besar, sementara wuduk menghapuskan dosa-dosa kecil. Oleh itu wuduk adalah separuh iman berdasarkan perkiraan ini. Ini pandangan, salah satu lagi pandangan juga mengatakan bahawa ulama berpendapat iman menghapuskan semua dosa besar. Ini kelebihan sahabat-sahabat. Ini kelebihan khususnya bagi mereka yang melakukan dosa besar. Contoh, dia tak Islam. Dia kerana dosa paling besar, dosa yang paling besar di dalam Islam ialah dosa asyirku billah. Syirik kepada Allah Ta'ala adalah dosa yang paling besar. Okey, dosa paling besar adalah syirik. Syirik kepada Allah Ta'ala adalah dosa yang paling besar.
Jadi bila dosa paling besar itu, okey, bagaimana nak hapuskan dosa yang paling besar itu? Tidak lain dan tidak bukan antaranya kalau orang itu tidak Islam, maka apabila dia memeluk Islam, okey, bila dia memeluk Islam, maka segala dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seumpama dia baru saja lahir ke dunia. Inilah sahabat-sahabat kelebihan orang yang memeluk Islam. Kalau ada sekiranya ada sahabat-sahabat yang menonton yang bukan Islam, okey, jadi sahabat-sahabat bolehlah maknanya diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang bukan Islam bila masuk Islam, maka jangan risau dengan dosa-dosa yang lepas, kerana semuanya akan dihapuskan oleh Allah Taala, semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Kerana iman itu boleh menghapuskan segala dosa-dosa yang besar. Artinya dosa syirik seperti mana saya jelaskan tadi adalah dosa yang paling besar. Jadi bila dia beriman saja, mengucap saja la ilaha illallah, maka segala dosa-dosanya digugurkan. Maknanya dihapuskan segala dosa itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah contoh dia mengucap la ilaha illallah pun terus mati contohnya, maka insya-Allah dia akan terus dimasukkan oleh Allah Taala di dalam syurga, dengan syarat iman itu adalah iman yang sadiq, iman yang benar, bukan iman yang hanya orang kata ada tujuan-tujuan keduniaan. Sebab ramai juga orang yang beriman pada zahirnya sahaja, tetapi pada hakikatnya dia tidaklah begitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman, dia masuk Islam hanya semata-mata nak nikah saja, nak kahwin sahaja. Maksudnya kalau dia tak jadi kahwin, dia tak jadi Islam. Jadi cancel. Nak masuk Islam dah, tiba-tiba perkahwinan dibatalkan, tak jadi. Yang lelaki contohnya Islam, yang perempuan tu tak Islam. Okey, dah pakat-pakat nak kahwin, dah bersetuju nak kahwin, dia pun masuk Islam. Tiba-tiba tiba-tiba kahwin tak jadi, maka dia jadi murtad, keluar daripada Islam. Maka ini bukan Islam yang sebenar. Jadi sebab tu sahabat-sahabat, kalau sekiranya sahabat-sahabat ada kawan lah, contoh berkawan dengan orang yang bukan Islam, maka bila berkawan dengan orang yang bukan Islam, okey, pertama jangan jadikan perkahwinan, jangan jadikan persahabatan itu mana dikaitkan dengan Islam. Maksudnya apa dia? Maksudnya jangan orang kata fokuskan kepada perkahwinan. Jangan fokuskan kepada perkahwinan. Walaupun pada asalnya memang niat berkawan dengan seseorang yang bukan Islam itu kerana nak kahwin dengan dia, tapi jangan jadikan dia sebagai agenda utama. Okey, maksudnya macam mana? Maksudnya kalau berkawan dengan yang bukan Islam, fokuskan kepada dia jadi Islam yang baik dahulu. Maksudnya apa dia? Maksudnya letakkan agenda perkahwinan itu di tepi dulu untuk sementara waktu. Okey, tetapi yang asasnya fokus kepada Islam. Maksudnya fokus kepada akidah dia, kepercayaan dia, keyakinan dia kepada semua rukun-rukun iman. Kemudian mulakan ajar dia supaya dia beramal, supaya dia betul yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul, yakin dengan hari kiamat dan sebagainya. Bila dia yakin kuat betul iman dia, dah mula beramal, barulah masukkan agenda perkahwinan di dalam tu. Maknanya bukan agenda kahwin dulu. Sebab orang kadang-kadang fokus kahwin. Bila nak Islam, bila nak kahwin barulah peluk Islam. Tak kena sahabat-sahabat. Sebab ini boleh menyebabkan apa? Dalam keadaan berkahwin dengan dia pun tak faham Islam, dia belum beramal Islam, maka itu akan menyusahkan. Akan nanti payah sahabat-sahabat. Biar dia masuk Islam dulu, bila dia yakin betul dulu, dia beramal dulu dah. Kalau yang tak pakai tudung, dah mula belajar pakai tudung contohnya. Yang tak solat, dah mula solat. Yang makan benda-benda haram, dah mula menjauhkan benda-benda haram. Okey, dah cantik, barulah fikir pasal nak kahwin. Sebab jangan kaitkan kahwin dengan perkahwinan dengan keislaman, kerana ramai orang masuk Islam, kalau kita tak kena cara, dia masuk Islam kerana semata-mata nak kahwin. Itu kahwin itu agenda kedua. Agenda yang pertama adalah jadikan dia seorang Islam yang baik. Jadikan Islam dia sebagai Islam yang betul-betul meyakini dan masuk Islam itu kerana keyakinan dia kepada agama Islam ini adalah agama yang sebenar. Fokus kepada itu dulu, barulah lepas tu baru masuk agenda kahwin. Kita takut bila dia dia masuk kerana nak kahwin, bukan kerana Allah, bukan kerana keyakinan kepada agama Islam, tapi dia masuk kerana nak kahwin. Dan orang yang dia nak kahwin tu orang yang kaya raya, bukan setakat nak kahwin tapi sebab nak harta
maka dia pun peluk Islam. Rela tinggal agama dia yang asal semata-mata kerana nak kahwin, kerana dia dah nampak dah potensi kehidupan dia akan datang. Ya, makna dia akan lebih senang, lebih kaya, mungkin dah jadi jutawan sebab suami dah jadi jutawan. Kita tak nak masuk Islam dengan cara yang demikian, dengan nawaitu yang tak betul. Nawaitu keduniaan. Kerana pada kebiasaannya, banyak kes-kes yang melibatkan orang kata bercerai dan sebagainya. Antaranya sebab itulah dia kahwin bukan kerana Allah, dia kahwin bukan kerana dia yakin dengan Islam, tapi semata-mata nak kahwin. Jadi bila kahwin, beberapa tahun tiba-tiba bercerai. Bila bercerai, dia rasa tak ada keperluan berada dalam Islam, maka dia jadi murtad. Waliyahzubillah. Ingat sahabat-sahabat ya, khususnya yang bukan Islam, okey. Agama Islam bukanlah agama yang orang kata boleh try and error. Boleh try and error. Tak boleh. Islam bukan agama yang masuk dan cuba-cuba tengok, kalau sesuai teruskan, kalau tak sesuai tinggal. Tak. Islam adalah pilihan terakhir sahabat-sahabat semua. Maksudnya apa dia? Kalau nak cuba agama, cubalah agama-agama lain, tapi bukan agama Islam. Agama Islam ialah yang last sekali. Maksudnya pilih lagi nak tengok agama lain tu terpulanglah bagi orang yang bukan Islam. Ditengoklah, masuklah agama apa-apa pun dia tengok, kemudian dinilai baik-baik, dan bila dinilai dan dia juga nilai Islam, maka agama yang terakhir yang menjadi pilihan dia adalah Islam. Sebab lepas masuk Islam, you tak boleh nak keluar daripada Islam lagi. Kerana Islam adalah agama Allah SWT. Agama yang hanya satu-satunya agama diterima oleh Allah SWT adalah agama Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, barang siapa yang memilih selain daripada Islam sebagai agamanya, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, maka sesekali tidak akan diterima. Lan dalam bahasa Arab, sesekali tidak akan mungkin diterima agama tersebut, dan dia akan menjadi orang yang rugi di hari akhirat nanti. Rugi macam mana? Kerana agama yang dianuti selain daripada agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila tak diterima, maka orang yang tidak beriman di hari akhirat akan dicampakkan oleh Allah Taala dalam neraka. Waliyahzubillah. Jadi sahabat-sahabat, kena pastikan bahawa bila nak masuk Islam, yakin betul Islam adalah agama yang benar, yakin betul bahawa Allah Ta'ala itu benar, Allah Ta'ala itu maha berkuasa, Allah Ta'ala itu segala-galanya. Yakin bahawa Nabi Muhammad apa suruh Allah, yakin segala rukun-rukun iman, yakin betul, dah bermula beramal. Lepas tu kalau nak fikir pasal kahwin, barulah boleh fikir pasal kahwin. Jangan fikir kahwin dulu, lepas tu baru nak Islam. Nak Islam dahulu. Islam dulu, mantapkan iman dahulu, barulah fikir pasal nak kahwin. Jadi macam saya sebutkan tadi, agenda perkahwinan diletakkan di akhir, bukan di awal. Okey, yang awal masukkan agenda Islam dahulu. Okey, itu asas dia. Bila dah kuat, bolehlah nak fikir pasal kahwin dan sebagainya. Jadi itu sangat penting sahabat-sahabat. Baik. Ada ulama berpendapat, okey, tadi kita sebutkan bahawa iman itu boleh menghapuskan dosa besar. Artinya seperti mana yang saya jelaskan tadi, bila seorang itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau dia asalnya tidak beriman, kemudian dia masuk Islam, maka semua dosa-dosa dia, tak kisahlah dosa apa, dia berzina ke, minum arak ke, berjudi ke, membunuh ke, apa-apalah. Contohnya lah, itu dari sudut hukum lah. Okey, dari sudut undang-undang lain cerita pula. Kalau dia bersalah dari sudut undang-undang, kena hukum lah. Okey, makna bukanlah bila dia masuk Islam, dia punya jenayah-jenayah juga digugurkan, tak? Dosa digugurkan. Itu dua perkara yang berbeza. Dosa dan jenayah dia berbeza. Jenayah memang berdosa. Okey, jenayah juga adalah maksiat, dan maksiat kalau dia melibatkan contoh pembunuhan, maka dia dah masuk maksiat, dan juga dalam masa sama dia adalah jenayah. So jenayah kalau masuk Islam, tidaklah dia akan digugurkan. Jenayah itu kalau dia terlibat dengan pembunuhan, maka dia kena hadapilah. Dia kena hadapilah, sebab pembunuhan itu satu jenayah terhadap manusia, dan dia ada hukuman tertentu. Tapi dari sudut hukum Allah SWT, dia dimaafkan kerana perbuatan dosa dia berlaku sebelum Islam. Jadi bila dia masuk Islam, semua dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kelebihan orang yang memeluk Islam. Bila dia memeluk Islam, maka segala dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia seakan-akan anak yang baru dilahirkan ke dunia. Okey, itu bagi mereka yang tidak beriman dan masuk dalam Islam. Baik, kemudian itu satu. Yang kedua, wuduk menghapuskan segala dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, insya-Allah apabila kita ambil wuduk, maka dosa kita akan diampunkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Nabi menyebutkan, ya, bahawa kalau sekiranya seseorang itu di hadapan rumahnya ada 5 sungai. Contoh ada 5 sungai di hadapan dia. Jadi setiap kali dia dia lalu dekat sungai dia mandi. Kadang dia berjalan lagi. Kemudian ada lagi sungai depan dia. 5 buah sungai berturut-turut di hadapan rumah dia. Contohnya dia nak pergi kerja, tapi sebelum sampai kerja dia ada 5 buah sungai yang dia kena lalu. Setiap kali sampai ke atas sungai dia pun mandi. Jalan lagi jumpa sungai mandi. Sampai 5 kali dia mandi. Okey, maka Nabi bertanya, adakah masih tinggal kesan-kesan kekotoran pada tubuh badan dia? Maka sahabat kata, tentulah tidak ya Rasulullah. Maka begitulah keadaannya kalau kamu bersolat. Kamu bersolat, ambil wuduk kan? Kita ambil wuduk, maka setiap kali kita berwuduk, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kecil kita. Okey? Tetapi bukan dosa-dosa yang besar. Dosa besar, sahabat kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Minum arak dosa besar. Okey, berzina dosa besar. Berjudi dosa besar. Okey, membunuh dosa besar. Rasuah dosa besar. Wajib bertaubat. Kalau dosa kecil, contohnya dosa mata, dosa telinga. Okey, itu dosa-dosa kecil. Maka kalau kita ambil wuduk, insya-Allah, okey, dengan penuh keikhlasan pada Allah SWT, maka insya-Allah, ya, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita yang kecil. Tetapi kalau dosa besar wajib bertaubat. Kalau dosa besar wajib bertaubat, kena insafkan diri betul-betul. Maknanya rasai betul kesalahan tersebut, okey. Maknanya bertaubat dan menyesal dengan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukan lagi dosa tersebut, maka itulah namanya taubat. Taubat ni menyesal daripada perbuatan dosa yang kita pernah lakukan, okey, dan kita berjanji dan berazam, bertekad untuk tidak lagi kembali kepada dosa tersebut. Maka itu baru taubat yang dipanggil taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Okey, taubatan nasuha ni sahabat-sahabat, pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dia bagi contohlah. Contoh macam mana sifat taubat nasuha ni macam ni. Dia seakan-akan taubat nasuha ni seperti seumpama orang yang mengemerah susu daripada seekor kambing ataupun seekor lembu. Contohnya dia perah masuk dalam bekas. Okey. Jadi istilahnya gini, istilahnya susu itu boleh tak masukkan dalam balik ke dalam kantung susu itu? Jawapannya tidak. Maka begitulah istilahnya yang diberikan oleh Sayyidina Umar, itulah perumpamaan taubat an-nasuha. Maksudnya bila dia bertaubat, dia memang tak kembali selama-lamanya kepada dosa yang pernah dia lakukan. Itu namanya taubat nasuha. Okey, kalau bukan taubat nasuha ni, dia umpama susu yang dituang daripada jug ke dalam gelas, kan. Jadi bila masa saja susu tu boleh dikembalikan masuk dalam jug tadi, maka itu bukan taubat nasuha. Taubat nasuha ialah taubat yang seperti mana susu yang diperah dan tak mungkin dikembalikan kepada kantung susunya balik. Itu barulah taubatan nasuha. Jadi selagi mana tidak mendapati ciri-ciri taubat nasuha itu, maka taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Taubat tapi lepas tu buat lagi, taubat lepas tu mana mengulangi perbuatan yang sama, masih lagi berada dalam suasana yang sama. Okey, okey, sahabat kita ada tanya, macam mana kita nak tahu taubat kita diterima oleh Allah SWT? Baik, secara umumnya kita tak tahu. Secara umumnya kita tak tahu sama ada taubat itu diterima oleh Allah SWT atau tidak. Okey, tetapi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah SWT, kita wajib bertaubat mengikut cara dan kaedah yang ditunjukkan oleh Allah SWT, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Contohnya macam tadilah. Macam tadi, kalau taubat kita memang taubat pertama, kita menyesal betul tak perbuatan kita? Kita menyesal. Okey, itu ciri taubat dah dipenuhi. Kemudian lepas kita bertaubat, kita menyesal, kita minta ampun dengan Allah Taala. Ya Allah, aku minta maaf betul-betul, mana aku bertaubat ya Allah. Itu kita minta ampun tak pada Allah? Kita minta ampun. Serius tak kita minta ampun? Kita serius minta ampun. Datang kesedaran dalam hati kita ataupun hanya sekadar di mulut saja. Okey, kalau datang betul daripada hati, betul insaf, betul menangis kita, menyesal kita, contohnya. Jadi itu sudah masuk dalam ciri-ciri yang diperlukan sebagai taubat nasuha. Lepas tu yang paling penting ialah kita mengulangi tak perbuatan tersebut. Okey, kita mengulangi tak perbuatan tersebut. Kalau kita tidak mengulangi, maka insya-Allah
itu adalah tanda-tanda bahawa taubat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu taala. Tapi kalau kita masih taubat kemudian buat lagi, mana Allah Taala tahu Allah Taala Maha mengetahui kalau kita bertaubat hari ini, Allah Taala Maha mengetahui bahawa satu hari kita akan buat balik. Maka Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang begini. Okey, kenapa? Kerana Allah Taala Maha tahu dia taubat itu bukan serius dia taubat. Okey? Sebab dia taubat tapi dalam masa yang sama dia masih lagi berniat untuk melakukan dosa yang sama contohnya, maka taubat begitu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tapi kalaulah kita bertaubat dan kita memang menjauhkan diri kita daripada perbuatan tersebut, contohnya seorang tu memang dia pernah melakukan zina sebagai contoh, kan. Okey, lepas dia melakukan zina, dia memang menyesal. Dan lepas itu dia bertaubat, dia kembali kepada Allah Ta'ala, menangis, dia menyesal. Kemudian dia tidak kembali lagi kepada perbuatan zina. Maka itu taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi, secara umumnya kita tidak tahu secara exact betul terima tak oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat. Artinya, kalau kita bertaubat, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala menerima taubat kita. Okey, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Ghaffar sifatnya. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maka kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala akan menerima permintaan maaf kita, istighfar kita, minta ampun kita, Allah Ta'ala terima, insyaAllah. Tapi secara exact, kita tak boleh kata, tahu aku diterima, tak boleh. Tidak ada orang tahu kecuali Allah SWT. Tapi kita yakin dengan sifat-sifat yang ada pada Allah SWT. Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa, segala jenis dosa, dan Allah Ta'ala akan menerima taubat kita, insyaAllah. Jadi kita kena positif lah. Kita minta dan kita tapi tanda-tanda seperti yang saya jelas tadilah, tanda-tanda orang yang taubat yang diterima ada, dia akan perubahan kehidupan dia, dia akan benci maksiat tersebut, dia akan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan diri daripada terlibat lagi daripada perbuatan tersebut. Dan dia contoh kalau orang tu katalah minum arak, minum arak, kemudian bila dia bertaubat betul-betul dia tinggalkan suasana tu. Kadang-kadang ditinggalkan kawan dia yang sebelum ni mempengaruhi dia. Contoh dia duduk satu rumah. Okey, katalah dia ni orang yang baik mula-mula, kan. Orang yang baik, budak kampung, datang ke Wanda, datang KL, contoh bekerja. Jumpalah kawan-kawan serumah, dia pun duduk serumah. Semua 3-4 orang semua minum arak. Dia tak. Contohnya, kan. Tapi biasanya kalau dia betul-betul kuat, orang yang baru masuk itu betul-betul kuat, insya-Allah dia boleh mempengaruhi orang lain supaya berhenti daripada minum arak. Tapi dalam banyak keadaan juga, ramai orang yang tak sekuat itu. Okey, arak maknanya bersepah, kat mana-mana ada, dalam peti ais ada, dekat bilik tidur ada, semua tempat ada. Memang minum arak ni memang Islam, ada kawan-kawan dia semuanya Islam tapi semuanya minum arak, contohnya. Jadi amalan biasa. Ataupun semuanya isap dadah, contohnya. Seorang ni baik tak isap dadah. Kalau dia betul-betul kuat, iman dia mantap, okey, memang dia punya ketahanan diri memang hebat, insya-Allah dia boleh mempengaruhi kawan. Hari-hari dia hari-hari bagi tazkirah, hari-hari ceramah, hari-hari ajak kawan-kawan dia solat, kan. Ada masanya kawan yang seorang ni kalau dia betul-betul kuat, dia boleh memberikan keinsafan kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin orang kawan lain tu tak tahu, mungkin tak tahu hukum, ataupun tahu hukum pun tak begitu mendalam. Jadi datanglah, katalah yang masuk ni seorang ustaz contohnya, tapi duduk dengan orang yang peminum-peminum arak kawan-kawan dia, ataupun penghisap-penghisap dadah semuanya contohnya, kan. Tapi ustaz ni memang kuat, dia ada ilmu agama, hari-hari dia bertazkirah, ajak kawan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hikmah, kan. Contohnya kawan-kawan tu kawan baik pula dengan dia. So mungkin satu hari akan boleh dan mampu untuk mengubah kawan-kawan dia itu menjadi orang yang baik, menjauhi minum arak, menjauhi dadah dan sebagainya. Tapi kalau dia tak kuat, dia masuk, dia rasa okey, dia rasa dia kuat, kan. Tiba-tiba hari-hari dia offer minum arak, hari-hari dia offer dengan dadah. Sekurang-kurangnya dia offer dengan isap rokok sebagainya. Sebab rokok pun haram, kan. Contohnya. Okey. Lama-lama satu hari okey, 2 hari okey, 3 hari okey, seminggu okey, sebulan okey, masuk 2 bulan, 3 bulan dah mula lain macam lah, kan. Bila dah offer hari-hari mungkin akan terlintas, boleh try sikit kot. Contoh, kan. So bila dia kata try sikit kot, mungkin satu hari dia akan minum juga. Try. Lepas try sedap pula. Contohnya lah. Lepas tu dia sebab dia ada asas agama yang mungkin kuat sikit, walaupun dia mungkin terjerumus juga dengan benda maksiat.
melakukan dosa, tapi dia mudah. Ni kelebihan, ada sedikit kelebihan orang yang ada ilmu lah. Bila orang ada ilmu ni, walaupun dia mungkin juga melakukan kesilapan dan kesalahan dalam hidup dia sebab dia manusia. Dia adalah manusia juga macam orang lain, tetapi dia mudah, kelebihan dia adalah dia lebih mudah, dia lebih mudah apa dia? Lebih mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Kerana dia ada jalan, dia ada map untuk kembali. Dia ada jalan, dia ada ways. Istilahnya kita ada ways untuk kembali ke pangkal jalan. Tapi bagi orang yang tidak ada ilmu, dia payah nak kembali kepada Allah Subhanahu Taala kerana dia tak tahu jalan dia. Dia tak ada map, dia tak ada ways. Istilahnya macam ni lah. Istilahnya ada orang yang dia tak tahu jalan, tapi dia nak pergi satu tempat, so dia drive, tak sampai-sampai sebab dia tak tahu. Orang bagi alamat tapi dia tak tahu ke alamat tu kat mana. Okey, bila dah sesat dia tak ada ways, tak ada map, tak ada apa, tak ada pandai. Dia pergi lagi memang sesat sampai akhirnya. Dia tak tahu jalan kembali. Okey? Sehinggalah ada orang datang jumpa dia, tunjukkan jalan, bagikan peta, bagikan ways, barulah dia boleh kembali kepada Allah SWT. Jadi itu itu antara kepayahan lah. Kenapa orang-orang yang melakukan maksiat ni dia berterusan melakukan maksiat, kerana dia antaranya kerana dia tidak mempunyai ilmu. Dia tak ada map, dia tak ada tahu jalan keluar, dia tak tahu nak balik macam mana. Dia dah sesat, dia tak tahu nak balik macam mana. So maka dia akan terus-menerus berada dalam kesesatan. Tapi kalau sekiranya dia ada ilmu, okey, walaupun dia mungkin terlibat juga dengan maksiat, memang tak kisahlah siapa-siapa pun, alim ulama pun masih lagi boleh melakukan kemaksiatan. Yang tidak ada orang maksum. Kita hari-hari boleh melakukan berbagai-bagai jenis dosa. Tak kira siapa, yang maksum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tak ada manusia yang maksum. Walaupun pakai kopiah ke, pakai serban, pakai jubah ke, tidak sunyi daripada melakukan dosa. Tetap akan melakukan dosa. Cuma dosanya bezalah. Dia dosa kecil dan dosa besar lah. Kalau orang yang para ulama tu memang insya-Allah dia tak melakukan dosa besar lah. Tapi dosa kecil itu biasa. Benda yang kadang-kadang tidak dapat kita elakkan. Jadi bagi orang yang mempunyai ilmu, kelebihan dia ialah dia mudah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Kerana dia ada ilmu. Contoh, dia buat dosa dan dia tahu bahawa itu adalah satu dosa. Dia tahu itu dosa besar. Dia tahu balasan dia sangat dahsyat di hari akhirat. Dia tahu hukuman dia dalam kubur macam mana. Dia tahu hukuman di akhirat macam mana, dalam neraka macam mana, azabnya macam mana. Dia tahu. Tapi kadang-kadang dia terlupa. Maka dia buat maksiat. Maka bila dia sampai satu ketika, dia akan datang balik ilmu-ilmu dia tu. Okey? Kesedaran itu akan mula timbul dan dia tahu, dan dia mudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan orang yang ada ilmu. Tapi bagi orang yang tidak ada ilmu, sahabat-sahabat, dia tak tahu nak balik. Dia rasa tak berdosa. Dia buat macam benda tu, maksiat tu dia rasa macam biasa. Dia rasa maksiat itu tak, benda yang dosa tu dah jadi macam biasa. Kan? Dia tak nampak maksiat itu sebagai maksiat, dia tak nampak dosa itu sebagai dosa. Dia tak rasa bersalah pun. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan apa dia? Nabi sebutkan perumpamaan orang beriman dengan orang tak beriman bila berhadapan dengan satu dosa adalah umpama satu orang yang begini, sahabat-sahabat. Orang yang beriman, walaupun hanya dosa kecil, dia nampak macam gunung yang besar yang akan mengempap diri dia. Ini bagi orang yang beriman. Nak tahu kita ni beriman tak? Ini di antara dia punya ukuran dia. Dia punya guideline. Nak tahu kita ni beriman, kuat tak iman kita adalah kita tengok. Kalau kita buat dosa, kita rasa salah ke tak? Kita rasa benda tu besar tak? Kita rasa benda tu serius tak? Okey? Kalau kita rasa benda tu serius, walaupun dosa tu dilihat oleh orang lain, alah dosa kecil je. Ada orang kata je, alah ni dosa kecil je. Boleh ambil wuduk, maknanya Allah tak lampau. Kalau dosa, itu maknanya orang memandang remeh tentang satu dosa. Maka itu tanda dia kurang beriman kepada Allah SWT. Kadang-kadang, kenapa Nabi kata orang yang imannya kuat, dia akan melihat sesuatu dosa yang kecil, walaupun kecil seperti gunung yang besar yang akan menghempak kepala dia. Mandi akan jauhkanlah. Ini orang yang kuat, yang hebat keimanan dia. Mana sensor dia sangat kuat. Dia rasa dosa, walaupun kecil, dia rasa gelisah, dia rasa tak senang hati, walaupun dosa tu kecil. Tapi kalau orang yang merasakan dosa kecil itu sebagai tak ada apa-apa, apatah lagi dosa besar, pun tak rasa apa-apa, maka memang ada masalah besar dari sudut keimanan dia. Okey, dan bagi orang yang tidak ada iman ataupun yang kurang iman dia atau lemah iman dia, okey, dia merasakan dosa yang besar itu seumpama seperti seekor lalat yang
hinggap di atas hidung dan dia menghalaunya. Oh, lalat. Macam tu istilahnya. Okey, dosa besar ni, berzina. Macam lalat je. Oh, lalat. Macam tu je. Minum arak, oh macam lalat je. Oh, lalat hinggap atas hidung. Dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa macam satu benda yang besar. Dia tidak akan menjadikan hati dia gelisah, tak ada. Sebab apa? Yang menjadikan kita gelisah ini kerana keimanan yang ada dalam hati kita. Semakin kuat iman kita, semakin gelisah diri kita kalau kita terlibat dengan dosa. Semakin gelisah kita kalau kita tak boleh menunaikan tanggungjawab kita. Solat. Kalau orang yang beriman, orang yang kuat iman dia, bila dia tak solat ataupun dia tak boleh solat, dia akan rasa gelisah, dia rasa memang keluh kesah, dia akan rasa macam tak senang, dia rasa macam ada satu benda yang tak settle. Okey, jiwa dia tak tenang. Dia akan menggelabah, apa hal ni? Contoh dia nak pergi solat, dia nak solat, tiba-tiba jam teruk. Dia akan gelisah, dia rasa macam mana ni kan? Sempat ke tak sempat contoh nak solat. Itu tanda orang yang beriman. Tapi kalau orang yang selamba je kan. Selamba je. And waktu solat berlalu, oh okey, tak ada apa. Macam lalat yang hinggap atas hidung dia pun halau macam tu. Itu tanda, sahabat-sahabat. Kalau kita ada tanda-tanda bahawa kita ni sensor melihat satu dosa itu satu dosa, maka itu tanda kita kuatlah iman kita. Kalau kita tengok benda dosa, tapi selamba je buat tak tahu je macam tak ada apa-apa dosa, maka itu tanda iman kita bermasalah dan kita perlu meningkatkan diri kita, perlu muhasabah diri pada kita, cari ilmu banyak-banyak, kerana hanya ilmu sajalah yang boleh mengenal pasti antara dosa dan pahala, sahabat-sahabat. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak kenal dosa. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak kenal pahala, kita tak kenal syurga, kita tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ilmu ni sangat penting. Ilmu agama sangat penting. Ilmu fardu ain sangat penting. Ilmu tentang dosa pahala sangat penting. Ilmu tentang akidah sangat-sangat penting, sahabat-sahabat. Jadi sebab itulah carilah peluang, walaupun kita sibuk macam mana dengan dunia kita, sibuk dengan kerja kita, carilah peluang. Sekarang ni mudah, sambil-sambil saya nak suggest sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat semua, you all semua pergi kerja, drive, okey, contohnya bukalah YouTube, contohnya carilah ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita, tambah ilmu dalam perjalanan. Bayangkan kalau hari-hari kita travel, nak pergi kerja, katalah duduk dekat Nilai. Okey, nak pergi kerja dekat KL, mungkin ambil masa 1 jam kalau pagi-pagi sebab jam kan. So cari satu saya biasa buat macam tu. Okey, saya suka kalau dalam perjalanan saya suka mendengar. Sebab kalau dekat rumah kita sibuk nak dengar ceramah 1 jam tu payah. Tapi kalau dalam perjalanan kita tak pergi ke mana, kita drive, okey, buka YouTube, okey, linkkan dengan speaker supaya jadi kuat, link dengan speaker pakai Bluetooth tu. Kalau kereta yang ada Bluetooth lah. Okey, kuatkan dia punya sound dia supaya kita boleh mendengar. Jadi sambil drive tu, kita tengoklah ceramah mana-mana ustaz yang dia punya durationnya 1 jam. Duration 1 jam. So, daripada rumah, bismillahirrahmanirrahim, terus start. Kalau nak baca pagi-pagi, nak baca maksurat, bacalah dulu. Lepas tu on kan, contohnya video, belajar semasa dalam kereta. Bayangkan kalau sahabat-sahabat boleh buat begini, pagi 1 jam, balik 1 jam, contohnya dah 2 jam belajar, masya-Allah. Itu orang kata kalau betul buat konsisten, banyak ilmu tu. Itu kaedah yang sangat mudah, yang percuma, sahabat-sahabat. Yang tak perlu susah-susah payah, tak perlu bayar tuition apa semua, tak bayar tuition fee, tak payah bayar apa-apa, free saja, duduk dalam kereta, buka YouTube, onkan dia dan dengar semasa dalam perjalanan. Janganlah duk main dandut semata-mata kan. Duk lagu-lagu rock je sepanjang masa, daripada pagi, petang, balik rock. Nak bawa ke mana kita, sahabat-sahabat? Rock tu sekali-sekala bolehlah, dandut sekali-sekala bolehlah. Boleh, bukanlah saya kata haram. Cuma janganlah kita terlalu orang tu obses sangat dengan hiburan-hiburan semata-mata yang tidak akan memberi apa-apa faedah pun pada kita di akhirat nanti. Jangan fikir dunia je. Dunia mungkin kata-kata kita rasa kan. Kita rasa bila kita dapat dengar lagu-lagu yang kita suka kan, contohnya. Okey, maka kita rasa relief, kita punya tension, stress kita kerja kan. Tu sebenarnya Al-Quran, sebenarnya ceramah-ceramah agamanya lagi hebat sebenarnya menjadi penawar untuk memberikan ketenangan pada jiwa kita. Dan ini terjamin, Allah Ta'ala bagi jaminan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah kamu mengetahui bahawa dengan berzikir kepada Allah SWT itu boleh memberikan ketenangan pada jiwa. So penawar yang sebenar berada dalam Al-Quran.
Ya, berada dalam Quran. Baca Al-Quran, insya-Allah jiwa kita akan tenang. Okey, zikir kepada Allah SWT, insya-Allah jiwa kita akan tenang. Hilang stres sahabat-sahabat. Ya, jadi fokus kepada benda-benda yang memang telah pun dijelaskan dengan terang, okey, diletakkan dalam Quran, diajar oleh Nabi, oleh Allah SWT. Cara kita untuk apa? Cara kita untuk dapatkan ketenangan jiwa tidak lain, dia tidak bukanlah kembali kepada Al-Quran, baca Al-Quran banyak-banyak, maknanya baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak berzikir kepada Allah, ingat Allah SWT. Kenapa sahabat-sahabat? Dunia ni seperti mana kita tahulah. Sebab tu orang kata klise lah, ala ya, dunia sementara. Memang betul lah, itu hakikat dia, nak kata apa. Ya, dunia tu memang sifatnya sementara. You all kejarlah macam mana pun, ya, akhirnya kena tinggal. Ada duit bilion pun sahabat-sahabat, semuanya akan ditinggalkan. Semuanya akan ditinggalkan. Jadi kejar sementara untuk dunia ni, Allahu Akbar. Kehidupan ni kita sangat sementara. Sekejap. Okey, sekarang saya 60 tahun umur. 60 tahun. Rasa sekejap je, 60 tahun. Rasa nak kerja lagi tapi dah tak boleh kerja. Sebab apa? Sebab dah pencen. Wajib, bersara wajib. Tak boleh nak kerja dah. Dan 60 tahun. Kalau ikut umur Nabi, Nabi SAW wafat ketika baginda berusia 63 tahun. Okey, kalau ikutkan umur Nabi, ya, kalau ikutkan umur Nabi, maknanya saya cuma ada peluang untuk hidup lebih kurang 3 tahun saja lagi. Ya, 3 tahun saja lagi peluang saya untuk hidup. 60 tahun, betul. Bukan 55. Umur saya yakin 60 dah 60. Ya, saya lahir tahun 63. 16 kemudian 10 1963. Ya, lebih kurang 3 bulan lepas dah pencen, wajib pencen. Ya. Ini yang nampak macam muda ni sebab filter lah, filter kan. Bagi filter dia cantik lah. Dekat TikTok kan ada filter. Kan? Saya nak jadi orang perempuan pun boleh. Hari ini banyak penipuan yang berlaku di internet kerana filter. Jadi ini filter ni mencerahkan kulit lah. Tidak menampakkan mungkin jerawat-jerawat, tak menampakkan kedut-kedut kan. Semua comel muka kan. Sebab apa? Sebab pakai filter. Jadi jangan terpengaruh dengan filter tuan-tuan. Hari ni semua orang boleh berlakon ya. Jadi saya umur 60. Okey. Okey, jadi kalau ikutkan umur Nabi 63 tahun Nabi wafat, maka saya hanya mempunyai peluang hidup selama 3 tahun sahaja lagi sahabat-sahabat. Dalam 3 tahun ni apa yang kita boleh buat? Ya, apa yang kita boleh buat? Terlalu singkat sahabat-sahabat. Kalau saya ada duit 1 bilion pun dalam masa 3 tahun, berapa banyak saya boleh pakai? Tak banyak. Jadi kaedahnya macam mana? Kaedahnya, okey, kalau kita dah sampai peringkat umur 60, 70 tahun, duit banyak, okey, bagilah terus pada anak-anak sebahagian daripada harta tersebut. Contoh, kita memang duit banyak, bilion. Anak ada 2 orang, 3 orang. Okay, bagilah seorang 1 bilion. Masuk bank, satu orang 1 bilion. 3 bilion. Yang ratus-ratus bilion yang lain tu bagilah sedekah. Okey. Buatlah projek, buatlah masjid ke, buatlah tahfiz ke, sponsorlah seramai mungkin pelajar-pelajar nak pergi belajar sebagai contoh. Dan itu sebenarnya yang menjadi harta kita sebenar, yang memberi manfaat pada kita hidup di akhirat nanti. Yang kita tinggal di dunia, belum tentu harta yang kita bagi itu akan digunakan dengan jalan yang betul oleh anak-anak kita, oleh waris kita. Tetapi bila kita hantar ke akhirat, itulah harta kita. Itulah yang akan menjadikan kita hidup mewah di akhirat nanti. Jangan hanya hidup mewah di dunia, tapi kita merana di akhirat. Bila kita banyak harta kita tinggal, banyak soalan-soalan dia. Tapi kalau kita dah bagi semua harta kita, kita mati dalam keadaan yang tenang. Okey, sebab harta dah tak ada. Harta dah bagi anak-anak masing-masing yang secukupnya. Okey, lepas tu yang bakinya kita sedekah. Bagi infak, buat masjid surau, sponsor pelajar-pelajar untuk belajar dan sebagainya. Subhanallah. Jadi itu kaedah yang terbaik untuk kita pastikan kita bahagia bukan sahaja di dunia, kita bahagia di akhirat. Buat apa lagi simpan duit-duit kalau umur 70-80 tahun tak guna simpan duit dah sahabat-sahabat ya. Infak. Inilah masanya untuk kita infak. Kalau kita muda, mungkinlah kita kata nak enjoy lagi, nak beli private jet lah, mungkin nak beli pulau lah. Contoh kalau kita muda lagi, kalau dah tua ni, orang kata, rumah kata pergi, kubur kata mati ni, tak payah simpan lagi lah. Bagilah yang secukupnya kepada waris-waris kita, yang lain sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita boleh hidup bahagia di akhirat nanti. Biarlah harta-harta yang ada pada kita ni betul-betul menyumbang kepada
kepada jalan untuk kita pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kembali kepada taubat kita tadi, taubat nasuha ialah taubat yang sebenar. Taubat sebenar adalah taubat seumpama, ya, yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, seumpama susu yang diperah daripada kantongnya dan tak mungkin dimasukkan kembali. Itulah kaedahnya yang disebutkan sebagai taubat nasuha. Okey, terima kasih pada Aki, panjang dia punya huraian dia, supaya kita semua-semua dapat memahamilah taubat itu, ya. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, man asa'a fil Islam ukhidha bima amila fil jahiliyah. Okey. Sesiapa yang melakukan kejahatan dalam Islam, dia akan diambil kira dengan apa yang telah dilakukan ketika jahiliyah. Okey. Jadi maksudnya apa kat sini? Kalau dia dah masuk Islam, dia masuk Islam tapi dia masih lagi beramal dengan amal-amal jahiliyah, ya. Maka seakan-akan maknanya taubat dia tidak diterima lah. Seakan-akan lah. Sebab apa? Dalam jahiliah dia buat dosa. Dia masuk Islam, sepatutnya diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa dia. Tapi dia buat lagi dosa tu. Jadi itu seakan-akan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia ambil kira juga apa yang lepas, kerana dia macam ni. Dia macam bersambung. Sahabat-sahabat, dia macam bersambung. Ada kesinambungan. Okey, sepatutnya dah terputus. Bila dia dah masuk Islam, dia putus. Dulu dia berzina, dia minum arak, dia berjudi sebagainya sebelum masuk Islam. Bila masuk Islam, sepatutnya putus dah tak ada lagi. Dia buat lagi. Jadi seakan-akan benda tu berterusan. Maka walaupun sepatutnya putus, sepatutnya dia tak buat dah lah. Sebab Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dia kan. Jadi dia masih lagi buat. Jadi itu maksudnya seakan-akan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, ada ulama juga berpendapat wuduk bersama iman dapat menghapuskan segala dosa. Maka wuduk menjadi separuh iman. Ini pandangan yang kita sebutkan tadi, al-iman, at-tuhuru syatrul iman. Maknanya ini perbahasan para ulama tentang apa dia? Tentang apa yang disebut oleh Nabi SAW, kebersihan itu adalah sebahagian ataupun separuh daripada iman. Jadi ulama nak justify lah, berhujah kenapa dia separuh daripada iman. Jadi inilah yang kita sebutkan tadi. Ada yang kata wuduk itu memang separuh daripada iman, kerana pahalanya yang sangat besar. Dan ada juga mengatakan yang yang disebutkan yang terbaru, okey, bila seorang itu berwuduk dan dicampurkan dengan iman, maka dia menghapuskan segala dosa. Maka wuduk itu adalah separuh daripada iman. Tapi iman, wuduk mesti datang dengan iman. Sebab kalau berwuduk saja tapi tak beriman, tidak ada makna. Tapi kalau dia beriman, kalau dia berwuduk, maka gabungan antara iman dan wuduk itu boleh menghapuskan segala dosa. Ada juga ulama berpendapat maksud iman di sini ialah sembahyang ataupun solat. Jadi ini dia punya tafsiran ulama lah. Sebab kita tengok at-tuhuru nisful iman. Kebersihan itu sebahagian atau separuh daripada iman. Jadi ada ulama memberikan tafsiran al-iman di sini bukan iman yang seperti mana kita faham. Sebab apa? Kata ulama, iman disebut ini at-tuhurus, maknanya kebersihan itu separuh daripada iman, artinya separuh daripada solat. Ada juga ulama berpandangan yang demikian. Jadi bukan hanya iman itu iman, tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Okey, baik sahabat-sahabat. Kenapa ada perbezaan? Kenapa ulama berbeza? Kenapa ada khilaf di kalangan fuqaha? Ini pun di antara perkara yang boleh kita share pagi ni. Kenapa ada khilaf di kalangan fuqaha dan tempat-tempat yang macam mana? Isu-isu yang sebagaimana boleh berlaku khilaf. Okey. Baik, kita nak tengok benda tu khilaf tak khilaf, kita tengok dalam satu-satu perkara ada tak pandangan berbeza di antara para ulama. Contoh kita ambil solat. Kita ambil solat dan waktu solat contohnya. Waktu solat sama tak? Mungkin ada sedikit perbezaan. Okey. Tetapi secara umumnya solat zuhur ialah apabila tergelincir matahari kan. Maknanya daripada tegak matahari dia tergelincir. Semua ulama bersetuju bahawa itulah waktu bermulanya waktu zuhur contohnya. Ada khilaf tak? Tak ada khilaf. Semua ulama pendapat yang sama. Okey, tidak ada khilaf. Okey. Contohnya waktu subuh bermula bila terbit fajar. Ulama bersetuju, tidak ada khilaf. Okey. Contoh. Dan kita juga ulama juga bersetuju bahawa semua solat yang kita solat sekarang ini memang itulah solat dia. Contohnya
Solat Zuhur 4 rakaat, tidak ada khilaf. Maghrib 3 rakaat, tidak ada khilaf. Contohnya. Bacaan dalam solat, dia ada khilaf. Contohnya, contoh ada ulama mengatakan Fatihah itu adalah sebahagian daripada rukun, ya. Contoh mazhab Syafi'i, tapi mazhab lain ada mengatakan bahawa Fatihah bukan rukun. Contoh itu khilaf. Okey. Jadi ada benda yang ulama bersepakat, dipanggil ijma' ulama. Ijma' ulama ni artinya persepakatan ulama dalam satu-satu hukum, mana tidak ada percanggahan. Itu ijma' namanya. Okey? Baik, tetapi kalau sekiranya ada pandangan yang berbeza di kalangan fuqaha, maka itu namanya khilaf. Khilaf, ada percanggahan pendapat. Okey, kenapa berlakunya percanggahan pendapat? Okey, pertamanya percanggahan pendapat boleh berlaku hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya tidak qat'i ataupun dalilnya tidak qat'i. Apa dia maksud dalil qat'i? Dalil qat'i ini daripada Quran dan Sunnah, yang hadis-hadis yang sahih. Itu dalil tu dipanggil dalil qat'i, dalil yang boleh memutuskan. Maknanya dia tidak kiri kanan, dia straight je. Kalau haram, haram, itu dalil qat'i. Okey, kalau Allah kata aqimus solah, tunaikan solat, itulah hukum dia, tunaikan solat, wajib tunaikan solat, tidak ada khilaf. Okey, jadi kalau satu-satu hukum itu datang daripada Quran dengan dalil yang qat'i dan juga nas yang qat'i. Dalil qat'i, okey, kadang-kadang ini, hukum dia tak qat'i tapi dalil qat'i. Dalil qat'i maksudnya dalil tu ada dalam Quran dan Sunnah. Okey? Okey, dalil tu ada Quran, ada dalam Sunnah. Baik. Jadi kalau dalam Quran tu ada dalil, dalam Quran ada dalil dia, okey, maka itu dipanggil dalil qat'i. Bila dalam Quran dia qat'i, dalam hadis yang sahih juga dalil qat'i. Okey? Tetapi kadang-kadang dalil tu ada dalam Quran tapi hukumnya tidak wajib. Maknanya tidak wajib. Bila tidak wajib ataupun hukumnya boleh diberikan tafsir yang berbeza-beza oleh para fuqaha, maka itu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai ada khilaf, akan berlakunya khilaf di situ. Tapi kalau benda yang qat'i tidak ada khilaf. Okey? Yang khilaf ni pandangan yang berbeza. Contoh ginilah, contoh saya ambil yang ada khilaf, Di antara yang ada khilaf tentang perkara yang membatalkan wuduk. Okey? Perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya kita ambil bersentuhan antara lelaki dengan perempuan. Okey? Kalau bersentuhan antara lelaki perempuan, kalau mengikut mazhab Syafi'i, kalau lelaki dan perempuan bersentuh, kalau tidak ada alas, maka batal wuduk, sama ada sengaja atau tak sengaja. Ya, sama ada yang bersentuhan itu dengan syahwat atau tak syahwat, maka tetap batal wuduk, sama ada dia dengan antara suami isteri ke ataupun dengan orang lain. Okey. Satu perkara yang kadang-kala sahabat-sahabat kita banyak yang salah faham, Kadang-kadang dia pegang budak perempuan, dia pegang. Dia bukan mahram tapi dia pegang tangan. Dia kata, kenapa pegang? Tak batal wuduk, dia kata. Okey, tak batal wuduk dengan haram adalah berbeza, sahabat-sahabat. Tidak batal wuduk dengan haram adalah satu perkara yang berbeza. Okey? Maksudnya apa dia? Maksudnya sentuh itu, apa hukum menyentuh seorang lelaki yang menyentuh wanita yang bukan mahram, hukumnya haram. Hukumnya haram walaupun dia menyentuh di atas pakaian. Tetap haram hukum dia. Okey? Tapi adakah dia membatalkan wuduk? Dia tidak membatalkan wuduk kerana tidak ada persentuhan antara kulit dengan kulit sebab dia beralas. Jadi itu lain. Hukum membatalkan wuduk berbeza dengan hukum memegang. Hukum pegang haram. Contohnya, kadang adalah yang couple kan, dia pakai sarung tangan sebab dia nak pegang. Tak boleh, sahabat-sahabat. Pegang itu haram. Walaupun dia tidak membatalkan wuduk. Jadi itu dua perkara yang berbeza. Jangan confuse. Pegang orang yang bukan mahram, hukumnya haram. Walaupun dia tidak membatalkan wuduk. Okey, pegang yang mahram walaupun dia contohnya bersentuhan kulit, tidak batal wuduk kalau dia mahram, sebab persentuhan kulit antara mahram tidak membatalkan wuduk contohnya. Okey, itu dua perkara yang berbeza. Baik. Itu okey. Itu salah tu, sahabat-sahabat. Itu lapik papan betul lah tu. Kena lapik papan tak apalah sebab dia tak ada persentuhan kan. Lapik papan. Okey, saya suka Ustaz Azhar sebab dia pandai jawab dia. Jawab dia cara yang bersahaja. Saya pun selalu tengok Ustaz Azhar Idrus punya video-video.
banyak belajar daripada para ustaz yang lain. Walaupun kita orang panggil ustaz, tapi kita tetap juga belajar dengan sahabat-sahabat ustaz saya yang hebat-hebat lah. Kita belajar kaedah penyampaian macam mana kan. Menarik menarik. Okey, saya tak reti nak buat joke-joke ni sahabat-sahabat saya ni straight forward je. Okey. Jadi betul betul. Kalau boleh pegang tapi dia kena lapik dengan papan tu betul lah. Tapi kalau lapik dengan pakaian tak boleh kan. Atau lapik dengan bantal pun kalau boleh jangan buatlah kalau bukan mahram jangan buatlah kan. Walaupun dengan bantal maksudnya dah lain macam tu, dah masuk bilik tu kan. Tu lain macam lah tu. Patut dielakkan Okey, baik sahabat-sahabat. Jadi para ulama juga seterusnya kita baca, ada ulama berpendapat iman di sini adalah sembahyang seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi okey, balik kepada khilaf tadi sahabat-sahabat Khilaf ini dia punya saya ulang balik, khilaf ini hanya berlaku kepada hukum-hukum yang tidak qat'i. Mana hukum yang tidak ada dalam Quran, hukum yang tidak sunnah, yang mana para ulama boleh berijtihad. Okey. Okey, saya balik saya semula lupa. Okey, dah lari sikit. Baik, berbalik pada wuduk tadi Balik pada wuduk. Wuduk ini kalau ikut mazhab Syafi'i bersentuhan antara lelaki perempuan yang bukan mahram, kalau tidak beralas maka hukumnya adalah haram pertama, kalau tidak beralas haram hukumnya, dan yang kedua dia boleh membatalkan wuduk. Itu hukum dia. Baik, ada ulama kata tak. Ada ulama kata tak bersentuh haram kalau yang bukan mahram, tetapi tidak mestinya bila sentuh dia dah batal wuduk, tak. Ulama Hanafi contohnya. Ulama Hanafi kata kalau sentuh saja tak batal wuduk. Dia kalau sentuh maknanya antara isteri dengan suami, sentuh tak batal wuduk kalau ikut mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi mentafsirkan sentuhan dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, bila kamu menyentuh wanita, maksud menyentuh wanita berdasarkan kepada pendapat Syafi'i, sentuhlah. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, dia kata sentuh tu maksudnya jima'. Maksudnya berlaku persetubuhan barulah batal wuduk. Contoh tu khilaf lah. Kerana khilaf dari sudut apa? Kenapa dia berlaku khilaf? Kenapa dia berlaku percanggahan pendapat? Kerana ayat yang Allah Ta'ala sebut itu, dia walaupun ayat itu adalah qat'i, ayat ada Quran, tapi dia punya hukumnya adalah zanni. Zanni maksudnya bukan itulah hukum dia. Dia mungkin begini dan mungkin begini. Mungkin sentuhan itu, sebab dalam bahasa Arab lamastu dia mungkin boleh dikatakan sentuhan, ataupun boleh juga ditafsirkan sebagai apa? Sebagai melakukan persetubuhan. Itu. Jadi itu perbezaan pendapat. Jadi perbezaan pendapat hanya boleh berlaku perkara-perkara yang dalam bentuk yang saya jelaskan tadi. Baik. Jadi kita boleh ikut mazhab Hanafi ke dalam kes wuduk? Okey, jawapannya tak boleh sahabat-sahabat. Tak boleh. Kita bermazhab Syafi'i kena apa? Kena ikut mazhab Syafi'i. Kenapa tak boleh? Kerana kita tak tahu mazhab Syafi'i. Kita tak boleh hanya bila dengar ustaz cakap, okey mazhab Syafi'i kalau sentuh, mazhab Hanafi boleh sentuh tak batal wuduk, maka kita tak batal wuduk rupanya ikut mazhab. Kita boleh ikut. Tak boleh sahabat-sahabat. Okey. Dia nak ikut boleh. Dalam keadaan yang macam mana? Dalam keadaan dia memang belajar dan memahami betul-betul daripada awal sampai akhir. Dia tahu cara berwuduk macam mana, kaedah-kaedah apa yang membatalkan wuduk, syarat-syarat sah wuduk, syarat-syarat batal wuduk. Dia belajar betul-betul, faham betul-betul, dan dia pula memahami bahawa apa yang dilakukan itu, dia yakin bahawa itu adalah benar berdasarkan hujah-hujah yang mungkin ada dalam Al-Quran ataupun hujah-hujah yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan senang-senang lompat-lompat, tak boleh tak boleh kita lompat-lompat mazhab. Kalau kita berada mazhab Syafi'i, kenapa kita beramal dengan mazhab Syafi'i? Sebab kita daripada kecil lagi. Daripada sekolah rendah lagi, daripada tadika lagi kita dah belajar mazhab Syafi'i. Wuduk mazhab Syafi'i, membatalkan wuduk secara mazhab Syafi'i, solat mengikut mazhab Syafi'i. Jadi kita dah belajar, kita dah tahu cara macam mana nak beramal dengan mazhab Syafi'i. Sebab tu kita boleh beramal dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita belajar daripada kecil mazhab Hanafi contohnya, kita ada orang daripada luar. Katalah datang daripada Pakistan contoh, dia bermazhab Hanafi sebagai contoh. So dia dah beramal dengan mazhab Hanafi. So dia datang ke Malaysia, boleh tak dia teruskan mazhab Hanafi? Boleh teruskan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita dah lama bermazhab Syafi'i, kemudian tiba-tiba bila dengar ustaz cakap, bersentuh lelaki perempuan ke mazhab Syafi'i tak batal, khususnya antara kita dengan isteri kita lah. Kadang-kadang payah sahabat-sahabat kadang payah. Saya pernah masa kecil-kecil lah selalu dengar. Kalau dekat dapur, dekat bilik air tu selalu arwah ayah dengan mak
mana bukan bertengkar lah, mana selalu dia selalu sebut lah, dah batal, dia bersentuh. Sebab apa? Kadang-kadang mak ni, arwah mak ni, dia bagi tuala kan. Nah, bagi tuala nak tukar pakaian, bila tukar bagi bayar terpegang tu ujung jari tek sini lah, ayah kata batal wuduk dah. Ya, contohnya. Jadi itu pegangan mazhab Syafi'i. Okey, itu pegangan mazhab. Tapi bagi mazhab Hanafi tak. Tapi tidak boleh kita semudah itu nak bila dengar ustaz cakap kita pun boleh. Tak boleh tak pasal. Kena belajar betul-betul, kena faham betul-betul dan kita yakin betul-betul bahawa inilah satu pandangan yang paling kuat contohnya, maka kita boleh ikut. Tapi kalau dengar saja tak boleh sahabat-sahabat tak boleh. Jadi kita kena pastikan bila kita ikut itu dengan ilmu, bila kita ikut itu dengan kefahaman dan juga dengan keyakinan, barulah kita boleh ikut mazhab selain daripada mazhab Syafi'i. Kalau tidak, kita kena ikut mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana kita dah belajar banyak, kita dah tahu banyak dan kita pun keyakinan kita pada apa yang kita belajar itu juga banyak, kan? Jadi itu caranya kalau kita nak beramal dengan mazhab yang lain selain daripada mazhab Syafi'i. Okey. Kenapa kita tidak galakkan beramal dengan mazhab selain daripada mazhab Syafi'i? Kerana dia boleh menimbulkan masalah. Apatah lagi kalau kita beramal dalam keadaan kita tak faham. Bila kita beramal, kita mula kecoh. Contoh kecoh, saya sekarang mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi, okey, kalau sentuh saja tak batal wuduk. Kita dah mula buat live dekat TikTok, okey. Jadi akan berlaku masalah, akan berlaku pertelingkahan. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Jadi kita di Malaysia ni memang mengamalkan mazhab Syafi'i, kita teruskan beramal dengan mazhab Syafi'i, okey. Tetapi kalau kita memang belajar, kita memang yakin betul, faham betul, maka tidak ada masalah. Mengikut mazhab adalah wajib, sebab kita bukan mujtahid. Kita tak layak untuk ataupun tidak ada kemampuan untuk kita keluarkan hukum. Jadi kita bukan mujtahid. Jadi kita adalah muqallid, kita adalah pengikut kepada mazhab. Jadi kita kena ikut mazhab. Sahabat-sahabat, tak boleh kata okey ikut mazhab tak wajib, tak. Sebab kita tak boleh mengeluarkan hukum sendiri, maka kita kena ikut satu-satu mazhab. Dan ikut satu mazhab itu kena kita belajar dan faham betul-betul. Okey? Jadi itu jawapan saya kepada Aki tadi. Okey, betul ke Aki atau AQI? Saya sebut Aki je lah. Okey? Baik sahabat-sahabat. Sekarang dah menunjukkan jam 8.18. Okey. Baik. Saya rasa untuk hari ini cukup setakat ini sahabat-sahabat. Kita pun dah bersama dalam live ini lebih kurang 1 jam daripada pagi tadi. Jadi saya rasa cukup sekadar ini dan saya bercadang sahabat-sahabat untuk menukar waktu kita buat live ni, Al-Kuliah ni, hari ni hari yang keempat saya buat live. Okey, di waktu pagi dan saya rasa mungkin saya kena ubah di waktu petang lah, waktu malam. Mungkin sekitar jam 9.30 macam tu, sebab di waktu pagi ni saya rasa kalau bukan hari cuti ramai orang sibuk, mungkin ada yang nak join kita punya live, nak belajar hadis-hadis daripada Nabi SAW, tapi mungkin kekangan masa dan timing dia tak tepat. Ada ramai yang nak siap-siap untuk anak pergi kerja, ataupun anak nak pergi sekolah, ataupun dia sendiri nak pergi sekolah. Okey, kemudian mungkin nak pergi kerja apa semua sekali, dan mungkin dalam perjalanan. Jadi mungkin timing pagi ni tak berapa tepat lah, kecuali mungkin hari Sabtu Ahad mungkin boleh. Mungkin untuk Sabtu Ahad insya-Allah saya akan teruskan di waktu pagi macam ni, kerana sahabat-sahabat kebanyakan tak bekerja. Tetapi kalau untuk hari Isnin sampai Jumaat mungkin mulai minggu depan saya akan buat live di waktu malam lah, InsyaAllah, supaya memberikan ruang yang lebih ramai pada sahabat-sahabat untuk join, supaya lebih banyak manfaat dia. Jadi pada sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini, Aki khususnya yang banyak soalan tu, terima kasih banyak. Okey, Aki, insyaAllah ada kesediaan lagi, terima kasih banyak. Dan untuk lebih banyak manfaat dia, sahabat-sahabat boleh share, dan boleh ajak kawan-kawan sama-sama join. InsyaAllah mudah-mudahan adalah sikit sebanyak ilmu yang boleh kita perolehi sama-sama, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat, itu saja. Terima kasih Aki, terima kasih pada sahabat-sahabat yang join, yang kita Aid baru join. Okey, ramai lagi sahabat-sahabat kita. Okey, doa sikit insyaAllah. Baik, kita doa, ya Allah. Terima kasih. Okey, satu cadangan yang baik. Baik, kita doa sikit. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, permudahkanlah urusan-urusan kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, segala kesilapan-kesilapan kami ya Allah. Jagalah diri kami, jagalah keluarga kami, jagalah segala harta-harta kami ya Allah daripada perkara-perkara yang tidak kami ingini ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat kami dan sahabat-sahabat yang sentiasa berada bersama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak melakukan kesilapan ya Allah. Ampunlah dosa kami. Jadilah kami hamba-Mu yang sentiasa bertaubat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Jadi mudah-mudahan Allah Taala makbulkan doa kita. Terima kasih lagi bagi pandangan. Saya tak pernah baca doa sebenarnya di akhir sesi, tapi satu cara yang baik insya-Allah kita akan amalkan. Dapat pahala tu untuk sahabat kita lagi yang memberikan pandangan, insya-Allah saya akan amalkan insya-Allah. Jadi ilmu yang kita dapat ni kadang-kadang kita tak sangka, kita tahu doa tu benda yang bagus tapi kita tak terbuat. Tapi sehinggalah ada orang yang bagi cadangan pada kita. Terima kasih lagi. Terima kasih saudara Zul Nabli baru sampai. Tidak ada masalah. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa di pagi esok, pagi Sabtu. Insya-Allah kita akan teruskan di waktu pagi dan juga waktu pagi hari Ahad. Okey, dan untuk hari Isnin sampai hari Jumaat kita akan buat waktu malam lah insya-Allah, mungkin dalam sekitar 9:30 malam. Okey, insya-Allah. Jadi itu saja sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang adalah kelemahan sendiri. Okey, yang baik terimalah, okey, yang buruk tinggalkanlah. Okey. Sebab saya bukan perfect, bukan semua apa yang saya cakap ni, maknanya mungkin sebahagiannya daripada pandangan saya sendiri mungkin ada silap dan salah, tapi kalau saya bawa Quran dan Sunnah maka terimalah ia, kerana itu memang pasti benar. Okey, sahabat-sahabat, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat-sahabat, ini penghujungnya nak buat iklan sikit. Kalau sahabat-sahabat katakanlah kebetulan jumpa rumah kat mana-mana yang nak jual, boleh hubungi saya, boleh pergi dekat bio. Ini sampingan lah. Ada saya adalah perunding properti sahabat-sahabat, perunding hartanah. Okey, di bawah, dan saya bergerak di bawah Al-Qasr Properties Ventures, syarikat saya sendiri, tapi saya bukan agensi bukan agensi, saya cuma bergerak melalui syarikat, tapi saya join satu agensi yang tak perlu saya jelaskanlah. Kenapa saya tak perlu jelaskan agensi saya? Kerana saya tak nak berlaku seperti mana yang berlaku sebelum ini. Okey, sahabat yang fahamlah, yang tak faham tak apa. Okey, sahabat-sahabat, jangan lupa kalau ada rumah nak jual ke, owners apa nama ni, home owners contohnya, house owners, nak jual tanah ke, jual rumah ke, ataupun nak sewakan rumah ke, boleh kontak saya dan pergi kat bio, boleh hubungi saya dan insya-Allah saya akan bantu sebaik yang mungkin insya-Allah. Okey sahabat-sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insya-Allah.